minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Zakari yang saya kasihi, pengurusi Surah Hadi dan Yusuf bersama memberisan dengan kuasa dan surau, tuan-tuan dan perempuan yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berkongsi ilmu daripada buku Ruhik Tumini, kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mutiara-mutiara yang telah pun ditulis oleh pengarang kitab ini dapat kita kongsi bersama, kerana cerita yang diceritakan adalah mengenai manusia yang hebat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja cerita mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya suatu cerita yang banyak pengajaran, banyak kaedah-kaedah yang perlu kita renungkan bersama di dalam kita mengharungi hidup kita ini. Lebih-lebih lagi kita adalah generasi yang diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang dipilih Allah beragama dengan agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sayangi akidah kita ini dan kita sayangi generasi kita daripada dicerobohi ataupun sebarang anasir-anasir yang cuba untuk melemahkan, meruntuhkan jati diri umat Islam, supaya Islam terus wujud dan subur di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar yang banyak, tuan-tuan, daripada kitab ini, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Allah Subhanahu wa taala hingga kita hari ini pun dapat kenal Islam. Dan sayangnya kita perlu juga sayang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kerana bukan senang. Perjuangan Nabi dalam menyebarkan dakwah ini bukan senang. Dan saya rasa pada minggu sebelum ini Ustaz Abdul Halim Abdullah telah berkongsi ilmu dengan kita bagaimana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi kita dan para sahabat apabila mereka ini untuk bersuara mengenengahkan tentang agama yang telah pun diiktiraf Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi membawa dakwah Islam ini di tengah masyarakat jahiliyah waktu itu. Tetapi apa jawapan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah dan Nabi dan para pengikut Nabi? Bukannya diberikan satu ruang yang terbuka luas, tetapi Nabi sendiri dan juga mereka yang menerima agama Islam ini berhadapan cabaran, penyiksaan dan sebagainya, sehingga kan maknanya ada bahkan ramai di antara mereka yang akhirnya menemui Allah Subhanahu wa taala sekadar mempertahankan akidah mereka. Jadi cerita yang kita baca ini adalah satu perjuangan yang hidup, bukan satu legenda, perjuangan yang realiti berlaku zaman Nabi dan para sahabat. Cuma kita hari ini dapat merasai kehebatan Islam, di mana umat Islam telah pun ramai dan dunia telah pun mula bertapak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini saya cuba menyambung kembali kitab Ruhik Maktum ini di bawah tajuk Darul Arqam. Selepas kita berkongsi ilmu tentang penyiksaan, penganiayaan, cabaran yang telah pun dilalui para sahabat yang bersama-sama beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darul Arqam ini, tuan-tuan, adalah merupakan satu tempat, ya, satu tempat rumah
seorang sahabat Nabi SAW, dijadikan dia markas, boleh dikatakan begitu, tempat untuk Nabi SAW menyebarkan Islam setelah maknanya dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini mendapat tentangan yang hebat daripada golongan musyrikin Mekah, sama ada mereka yang jauh daripada keluarga Nabi ataupun mereka yang hampir rapat dengan keluarga Nabi. Maka dalam bab Darul Arqam ini, sesungguhnya Nabi SAW menghalang orang muslimin, ini para sahabat, menghalang orang muslimin untuk mengiklankan, mengisytiharkan, memberitahu orang ramai tentang Islamnya mereka. Maknanya masuk satu keadaan Nabi kata, kalau kamu Islam, jangan cuba mengiklankan Islamnya kamu itu, akidah kamu yang baru ini. Sama ada dalam percakapan, qaulan au fi'lan, percakapan kita ataupun dengan tingkah laku kita menggambarkan kita telah pun bertukar agama daripada agama jahiliyah kepada agama Islam. Maka Nabi larang para sahabat buat demikian. Dan juga dia kata Nabi dan para sahabat akan berkumpul untuk mengajar Islam ini secara sirri, maknanya secara sembunyi-sembunyi, supaya berkumpulnya masyarakat yang telah pun memeluk Islam ini, dikumpulkan mereka dalam satu suasana yang orang lain tak tahu. Kenapa? Sebab mereka mendapat tentang yang hebat daripada golongan musyrikin Mekah. Sebab dia kata apabila orang musyrikin tahu bahawa mereka berkumpul dan berhimpun, dan musyrikin akan cuba untuk membuat tindakan-tindakan yang mana mungkin akan menyebabkan terhalangnya sampainya dakwah Islam itu kepada orang yang telah pun menerima dakwah Nabi SAW ini. Dan dia kata di situ, setelah pun dimaklumi bahawa tentang yang hebat dan kerap kali berlaku daripada orang musyrikin ini, ya, kepada orang Islam, akhirnya membawa kepada orang Islam mengambil langkah untuk menyembunyikan keislaman mereka. Maka dia kata secara umumnya para sahabat telah pun menyembunyikan Islamnya mereka dan juga menyembunyikan ibadah mereka. Nak beribadah pun jangan depan masyarakat Mekah. Dan mereka juga menyembunyikan dakwah mereka, dan juga mereka menyembunyikan perhimpunan mereka. Ya. Mereka ini telah pun dia kata berhimpun di sebuah rumah, iaitu Arqam bin Abi Arqam al-Mukhza'i, sahabat Nabi SAW ini kumpul. Di sini tuan-tuan, kalau kita melihat, walaupun tekanan dakwah itu hebat, sehingga maknanya Nabi mengambil langkah supaya siapa yang Islam jangan iklankan agama Islam mereka. Tetapi tuan-tuan, proses ataupun perjalanan dakwah terus berlalu. Nabi tidak mengarahkan kita senyap, masih duduk di rumah, jangan buat apa-apa. Tidak. Keadaan dihimpit macam mana sekalipun, langkah yang diambil Nabi, pertama sekali dakwah mesti berjalan. Yang kedua tuan-tuan, kita lihat di sini bahawanya proses mendidik ataupun dipanggil dalam bahasa tarbiyah, proses mendidik para sahabat terus berjalan. Makna apa berlaku tuan-tuan? Okey, dia kata kita kena berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam al-Mukhza'i. Apa yang berlaku di situ? Adakah berlaku itu hanya duduk saja? Tak. Walaupun dalam keadaan takut,
dalam keadaan diperhatikan, diintai oleh kaum musyrikin. Namun Nabi mengajar para sahabat, dakwah mesti berjalan. Pendidikan tarbiyah Islamiah mesti berlangsung. Cara macam mana? Maka Nabi mengajar caranya kita buat cara sirri, sembunyi-sembunyi. Maknanya cari rumah para sahabat, duduk situ tuan-tuan, maka dia pun menyampaikan dakwah. Tuan-tuan, ini berlaku zaman Nabi, tuan-tuan. Saya juga membaca buku sedikit, ya, bagaimana gerak Islam berlaku zaman di mana ditekan oleh, macam di Iraq, ya tuan-tuan. Di Iraq tu masa tuan-tuan, gerakan dakwah ini sangat diperhatikan oleh pemerintah yang tak suka dakwah berkembang. Bahkan maknanya ramai di kalangan ulama-ulama yang cuba bercakap tentang Islam, menyampaikan dakwah, ditangkap dan dibunuh oleh kerajaan waktu itu. Adakah maknanya mereka yang hidup dengan dakwah ini duduk diam? Tak. Kalau kita baca bagaimana mereka tuan, sehingga kan maknanya mereka pergi memancing, sewa sampan, mereka memancing ikan. Sambil memancing, mereka berkongsi ilmu, baca kitab di rumah, study di rumah, simpan dalam kepala, kemudian berkumpul, sewa sampan, pergi memancing. Sambil memancing, berlakunya proses dakwah. Orang yang diberikan amanah untuk membaca kitab, membaca ilmu, simpan dalam kepala mereka, mereka berada dalam sampan, maka sampaikan dakwah dengan pemuda-pemuda generasi yang sama-sama sedang memancing. Nampak tuan-tuan? Nampak tak bagaimana tuntutan dakwah perlu berjalan, perlu berlangsung. Macam mana keadaan sekalipun ditekan, dakwah mesti berjalan. Otak kita mesti fikir macam mana nak pastikan dakwah bisa berjalan. Nabi mengajar kita, Darul Arkam ini mengajar kita. Keadaan zaman zaman Nabi, sahabat diseksa, golongan musyrikin menekan dakwah Nabi. Adakah Nabi kata tak apalah kalau macam ni kita tak usah dakwah, duduk rumah kita buat kerja masing-masing sajalah. Nampak rayanya bahaya ni, nyawa pun kita korban, maka kita pun balik ke rumah seperti biasa, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Jangan buat kerja dakwah. Tidak. Selain Nabi buat strategi, langkah, cari rumah. Tuan-tuan, kalau kita baca ni tuan, bagaimana Nabi menyusun, ya? Menyusun maknanya pergi tu pun dari rumah ke rumah Nabi Akam, dari rumah mereka ke rumah nak berkumpul tu pun jangan perasan, disusul atur. Tak adalah orang pergi rumah juga, tuan-tuan. Tengok, bermakna kerja dakwah bukan kerja sampingan. Kerja dakwah kerja wajib. Kadang-kadang kita lihat berlaku di Iraq, tuan-tuan. Mereka sewa teksi, naik kereta. Orang yang diberikan amanah membaca kitab kena baca kitab dulu. Kemudian naik kereta 5 orang round bandar. Dalam kereta mereka pun menyampaikan usrah. Itu kami punya usrah. Maknanya usrah ni artinya kita membina peribadi kita. Tuan-tuan kan? Tak apalah orang pergi takmir, kelas pengajian, kami punya usrah. Jadi pelan-pelan. Kalau di Mesir, tuan-tuan, zaman Jamal Abdul Nasir, tuan-tuan, zaman Anwar Sadat, waktu itu juga zaman Islam ditindas. Sehingga kan tuan-tuan, tak boleh berkumpul lebih 3 orang. Apa kaedah yang dibuat oleh ikhwan muslimin? Mereka meniru dakwah Nabi. Jadi kenapa kita baca kitab Rahim Maktum tentang cerita Nabi? Apa kena-mena Darul Arkam dengan kita? Banyak kena-mena, cukup banyak ilmunya. Di Mesir, tuan-tuan, mereka akan minggu ni rumah simpulan. Ikhwan muslimin yang dipati tidak boleh berkumpul lebih 3 orang. Mereka pun baca buku di rumah, simpan dalam kepala.
Tuan-tuan, nak pergi rumah si A, susun orang ni pergi dulu. Pergi seorang-seorang, pergi. Ambil kasut, bawa masuk dalam rumah. Yang ni pergi pula, ketuk pintu, masuk dalam rumah, ambil kasut, bawa dalam rumah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dakwah ditekan. Tahu saya tangkap dan diseksa dalam penjara. Tapi alhamdulillah tuan-tuannya, itu tak berlaku dalam suasana kita di Malaysia. Alhamdulillah kita hari ini beli surau, baca buku, selepas di luar sana melambak-lambak, kita bersusun tuan-tuan, tidak ada perhalangan. Bermakna cerita kita buku malam ni, kita baca Darul Arkam dengan diri kita sekarang ni. Apa yang berlaku waktu zaman Nabi di Darul Arkam belum berlaku di zaman kita, tapi pernah berlaku di Iraq, pernah berlaku di Mesir. Jadi maknanya kita kena study, baca kitab. Jadi sini dia kata, sini Nabi pun memerintahkan, dia kata dakwah para sahabat supaya menyembunyikan Islam mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, dan juga mereka berkumpul pun disembunyikan. Kenapa? Sebab untuk demi kebaikan maslahah, kebaikan umat Islam, dan juga untuk kebaikan Islam itu sendiri. Demi jiwa orang Islam yang telah pun menerima Islam, dan demi Islam agama itu sendiri, maka diambil langkah kena kita bersembunyi dalam berdakwah, iaitu di rumah Darul Arkam, Arkam bin Abi Arkam Al-Mukhzai ini. Okey tuan-tuan, zaman ini dilalui. Apa yang berlaku tuan-tuan? Berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ini, Nabi bila bincang bab ibadah dan berkumpul ramai-ramai, Nabi cerita bab ibadah. Kepada siapa kita menghambakan diri? Kepada Allah. Nabi cerita apakah bentuk ibadah yang sebenar, dan Nabi cerita juga kenapa ibadah zaman itu yang diamal oleh musyrikin tak betul. Supaya maknanya orang yang menerima Islam faham, rupa-rupanya macam ni ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang dibuat oleh orang musyrikin tak betul. Nabi menceritakan tidak betulnya bentuk ibadah orang musyrikin. Ibadah yang sebenarnya ialah ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Arkam bin Abi Arkam itu. Maknanya proses pendidikan berjalan. Tak adalah datang di rumah Arkam, duduk diam-diam, nyuruh, tidak. Tapi berlaku proses pembelajaran, proses pendidikan juga. Kita pernah begitu tuan-tuan. Kita kena belajar. Sampai kita belajar Islam, kita belajar Islam, kita kena belajar juga tentang agama lain. Tuan-tuan ya, agama lain. Supaya maknanya kita memahami bahawa kenapa agama lain tak betul dan mengapa Islam sangat hebat. Tuan-tuan ya, baru ni saya jalan internet lah tuan ya, saya jawab. Dia kata, kenapa Islam dia yang betul? Kenapa? Yang tanya tu orang bukan Islam, saya yakin dia Kristian. Dia kata, kenapa orang Islam macam ni, hanya dia sahaja mendakwa dia betul, orang tak betul? Tuan-tuan, saya jawab. Cuma nak jawab dia Al-Quran, tuan. Tidak boleh menjawab hujah Al-Quran, sebab mereka bukannya beriman dengan Al-Quran. Kita kena hujah logik. Kenapa Islam hanya yang adil, orang Islam tak adil? Dia kata itu. Kalau begitu senang sangat dia kata. Orang kafir bila berlaku penceraian, apabila nak dapat hak jaga anak, maka suami masuk Islam. Bila suami memeluk Islam, maka automatik dia kata anak akan ikut ayah Islam. Senang sangat Islam dia kata. Adil sangat. Dia perlilah. Wah, nampak dia tak jelas. Jadi saya kata dengan kata, kalau ayah mengajar ilmu matematik, ayah kata 2 kali 5 jawabnya 10. Ibu mengajar juga ilmu matematik, 2 kali 5 8.
sedangkan memang jawapan 10. Maka siapakah yang adil untuk kita lantik di guru? Soal itu dia jawab. Kalau ayah mengajar ilmu matematik kata kepada anak dia, wahai anakku, 2 kali 5 10. Ibu kata tak, 2 kali 5 8. Maka tolong jawab, saya kata, siapakah yang layak menjadi guru? Siapakah yang paling adil untuk menjadi guru anak ini? Tak soal. Kemudian saya kata, memang Islam betul. Sebab agama ni banyak. Kita diciptakan Allah. Semua Allah ciptakan kita. Orang Islam Allah ciptakan, orang kafir pun Allah ciptakan. Maka kita kena dengar apa yang Allah beritahu. Allah beritahu agama yang betul ialah Islam. Bermakna kalau pakar matematik beritahu, saya kata 2 kali 5 10, maka 10 jawapan betul. Ada 3 orang murid. Murid yang pertama kata 2 kali 5 tulis 8. Murid yang kedua kata 2 kali 5 7. Murid yang ketiga 2 kali 5 10. Maka murid yang ketiga tak perlu lagi mencari jawapan, sebab dia dah boleh jawab betul. Guru tak boleh bagi tahu, wahai murid yang ketiga, kamu kena cari jawapan. Tak payah, sebab dah nak yang betul. Tapi murid yang pertama, murid yang kedua, murid pertama kata 8. 2 kali 5 8. Murid yang kedua kata 2 kali 5 7. Guru kena beritahu, wahai murid yang pertama dan kedua, kamu kena cari jawapan lagi. Begitu orang yang Hindu masuk Kristian, dia boleh keluar Kristian, cari lagi agama. Orang Kristian dia tukar agama di Hindu, boleh keluar Hindu, dia kena cari lagi jawapan. Orang Hindu masuk Buddha, dia boleh keluar Buddha balik, sebab dia tak jumpa yang betul. Tapi orang Kristian masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, dia telah dapat jawapan yang cukup tepat, maka tak payah cari lagi dah. Kalau cari, murid yang dah jawab 2 kali 5 10, cikgu suruh cari lagi, cikgu bodoh. Betul tak? Kita jawab logik. Jadi maknanya Nabi SAW pun melakukan pendidikan dalam arkam ini, apa tentang ibadah. Dan Nabi juga memberitahu di luar sana bermacam-macam bentuk ibadah. Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab ibadah ini sahaja ibadah yang Allah iktiraf. Bermakna dibina para sahabat dalam arkam min arkam, walaupun di luar sana banyak halangan rintangan. Kalau sahabat iklan Islam mereka diseksa, tapi perjalanan dakwah mesti berjalan. Tuan-tuan kan, mendidik jiwa mesti berlaku. Kemudian tuan-tuan, kita masuk tajuk hijrah yang pertama ke Habsyah. Tengok tuan-tuan, langkah pertama kita lihat, antara langkah dakwah Nabi, dianya buat proses pendidikan dakwah, buat kerja dakwah mesti buat tuan-tuan. Ini kena. Kita semua tuan-tuan mesti buat kerja dakwah. Tidak ada sebab kita tak boleh. Tak bolehlah kerja dakwah. Saya kerja kerajaan ni balik pukul 5 petang, sampai rumah pukul 6, pukul 7. Pergi masjid surau, kadang-kadang balik dah pukul 9 malam, Isyak. Bila kerja dakwah nak buat? Tuan-tuan, kita tak pernah diseksa tuan-tuan. Kita hanya dihambat oleh waktu saja. Waktu menghambat kita. Apakah boleh kita jawab kepada Allah? Apakah Allah menerima jawapan kita? Ya Allah, kami tak boleh buat kerja dakwah sebab kami tak ada masuk. Kerja pukul 5, jam jalan sampai rumah pukul 8 malam, duduk di KL. Saya Seremban duduk Rembau, pukul 6.45 ke rumah. Sampai rumah mandi-mandi, pergi mengajar masjid, pumpang Isyak, balik rumah pukul 9, dah letih. Bila masa nak berdakwah ya Allah? Sahabat tersepit dan terhimpit, Nabi ajar, dah mesti buat kerja dakwah. Macam mana? Jom kita pergi Darul Arqam. Banyak. Kemudian tuan-tuan lihat kepada hijrah, al-hijratul ula ilal Habasyah.
Hijrah yang pertama ke Habsyah, tuan. Okey tuan-tuan. Hijrah ke Habsyah ini tuan-tuan, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maknanya bila berlaku tindasan itu Nabi mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada arahan Allah. Al-Quran disebut Kahfi tuan-tuan kan. Wa izid tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi bila maknanya kita ditekan, maka Allah kata kita hendaklah uzlah, maknanya asingkan diri pada kumpulan ini. Okey. Dan insya-Allah dia kata itu carilah perlindungan, ya. Perlindungan. Maka di sana dalam surah Kahfi itu sahabat ini duduk, ya kan, sahabat Nabi ini cerita Ashabul Kahfi, ya tuan ya. Ashabul Kahfi duduk dalam satu masyarakat yang mana dianya akidah dia dah lari, tapi dia sayang akidah dia. Bermakna di sini terdapat bahawasanya Nabi suruh para sahabat hijrah ke Syam, samalah macam peristiwa berlaku Ashabul Kahfi duduk dalam negara yang dah fasad demi untuk selamatkan akidah, maka hijrahlah dia ke Kahfi, gua Kahfi. Nabi pula arahkan sahabat pergilah ke Habsyah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan akidah, mempertahankan akidah adalah perjuangan yang cukup besar, yang tidak ada berkesudahan. Tuan-tuan ya, kalau kita baca tuan-tuan, baru ni ISMA ada buat satu program bagaimana maknanya gerakan Yahudi sedunia, musuh sedunia, mengatur strategi untuk melemahkan umat Islam. Gerakan Kristian tuan-tuan, dia tidak langsung berniat untuk menukar agama orang Islam. Hari ini Islam, besok Kristian, tidak. Cukup sekadar biarlah dia nama Islam, biarlah dia orang Islam, biarlah dia pakai baju Melayu, biarlah dia bersongkok, biarlah dia berteriak, tapi akidahnya bertukar. Maka hari ini tuan, timbul isu liberal. Tuan-tuan kan, bahaya juga tuan-tuan ya, liberal ini. Sebab dianya, liberal ini meletakkan hukum akal, logik akal mengatasi Al-Quran. Akhirnya dia mengajak manusia jangan berhukum dengan hukum Al-Quran, berhukumlah dengan logik akal. Dan dia lahir ke dunia, orang lelaki cinta lelaki. Apa salah? Biarlah dia. Dia kan bangsakan orang. Dia nikah lelaki, biarlah. Lelaki nikah lelaki. Kenapa kita tak iktiraf? Tengok. Ini liberal. Tuan kan, bahaya. Itu maknanya akidah perlu jaga. Maka Nabi pun mengarahkan para sahabat berhijrah ke Habsyah. Tuan-tuan ya, kalau kita baca kitab ni dia kata sebelum tu tuan ada dia min isna asyar rajulan wa arba'un niswah. Maknanya diarahkan 12 orang lelaki dan 4 perempuan. Okey tuan ya. Jadi oleh kerana kita lihat hadis itu, dia kata Ashabul Kahfi nak selamat akidah dia, sebab di sekeliling masyarakat semuanya dah fasad, dia lari ke Gua Kahfi. Maka Nabi SAW pun kerana dapat tekanan Quraisy, maka Nabi SAW pun mengarahkan para sahabat hijrah ke Habsyah. Kan? Okey, itu dia kata sini
kana muqawwinan min 12 rajulan wa 4 niswah. Maka kumpulan yang pergi ke Habsyah yang pertama itu 12 orang lelaki dan juga 4 orang perempuan. Antara mereka yang diketuai oleh Raisuhum Uthman bin Affan wa ma'ahu Sayyidah Ruqayyah binti Rasulillah. Maknanya 15 orang ini, 12 lelaki 4 perempuan ini diketuai oleh Uthman bin Affan dan juga anak Nabi, isteri Uthman, Sayyidina Uthman, anak Nabi, iaitu Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang begitu Uthman bin Affan, Abu Huzaifah bin Utbah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Mad'un. Osman bin Mad'un ini tuan-tuan, cerita dia tuan-tuan, dianya orang yang berhijrah ke Habsyah ni. Osman bin Mad'un ini tuan-tuan, dianya adalah sahabat karib Nabi. Sahabat karib Nabi sejak kecil, Osman bin Mad'un ini. Masuk Islam, maka dia pun sahabat hijrah. Antara orang perempuan yang hijrah itu Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahlah bin Suhail, Ummu Salamah bin Umayyah, Laila bin Haythumah. Ini saya ambil nama ni pada kitab yang lain tuan-tuan ya. Tapi maknanya ini sebahagian kitab atau demikian. Jadi tuan-tuan, mengapa itu berlaku hijrah? Sebab akidah tuan-tuan ya. Bila kita hari ini, kalau kita alhamdulillah masya-Allah subhanallah aman ramai tuan-tuan ya, boleh kita beramal. Cuba nak ke tak nak? Nak pergi masjid ke tak nak pergi masjid? Nak buat qiyam ke tak nak buat qiyam? Nak panggil orang ceramah menurut Nabi ke tak nak panggil? Ada halang? Tak ada halang, masya-Allah. Tetapi kita nak baca tuan-tuan, hijrah. Ini yang berlaku di Syria tuan-tuan. Nabi lihat maknanya sahabat tertekan tak mampu, maka di sana di sebuah satu negara Habsyah ada seorang raja Najasyi yang adil. Tengok tuan-tuan, maka Nabi pun arahkan sahabat 15 orang pergilah ke sana hijrah. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah tuan-tuan. Dia kata duduk di sebuah negara Islam yang zalim, duduk di sebuah negara kafir yang adil adalah lebih baik daripada duduk di dalam negara Islam perintah yang zalim. Tapi tuan-tuan, pendapat ini kena teliti tuan-tuan. Kena teliti. Dia mengambil kepada hujah dalam sirah Nabi. Nabi menyuruh 15 sahabat, 12 sahabat dan 4 sahabiah hijrah ke Habsyah sebab rajanya adil. Rajanya adil. Dan di sana keadil itu dianya memberi hak kepada orang Islam untuk beramal dan juga menjaga akidah dia. Jadi kita dalam meneliti itu kena tengok secara keseluruhan, betulkah maknanya tindakan apabila kita katakan bahawasanya kadang-kadang kita kata berkawan dengan orang kafir yang adil lebih baik berkawan dengan orang Islam yang zalim. Kena teliti dalam bab kita beberapa pendapat, lihat secara menyeluruh, jangan kita tersalah dalam pendapat. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan ya. Maka di sini sahabat pun hijrahlah di Syria tuan-tuan. Malaysia tak perlu kita hijrah, tapi akhirnya Syria kena tiru zaman Nabi, sahabat disuruh hijrah, di Syria pun begitu. Apa berlaku di Syria tuan-tuan? Berlaku di Syria bukan lagi pertembungan rakyat dengan kerajaan Bashar.
Pertembungan di Syria ialah pertembungan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Tuan-tuan, ini kena jelas tuan-tuan. Mana di Syria Ahlussunnah wal Jamaah disembelih, dibunuh oleh tentera Bashar yang berakidah Syiah. Saya tak kata bermazhab Syiah, saya kata berakidah Syiah. Maka lari dari Syria itu mengambil langkah yang pernah diajar oleh Nabi dalam menyuruh sahabat yang tak tahan ini tolong lari sekejap ke Habsyah. Kenapa? Sebab untuk pertahankan akidah. Tuan-tuan tengok. Jadi ramailah keluar dari Syria. Tuan-tuan, saya nak cerita Syria sikit, tuan. Di Syria tuan-tuan, lebih kurang 86% penduduk Syria adalah akidah dia Ahlussunnah wal Jamaah. 5% adalah Kristian. Dan lebih kurang 10% adalah Syiah. Tapi Syiah ada Syiah Alawiyah. Bashar itu Syiah Alawiyah. Tetapi oleh kerana mereka ni ada kuasa, tentera mereka adalah ramainya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila disuruh bunuh rakyat dia yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentera bunuh. Akhirnya tentera yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pun kata, kenapa kita bunuh orang Islam? Kemudian mereka pun berpaling dada, lawan balik tentera Bashar. Maka waktu itu berlaku tentera yang belok berpaling tadi adalah tentera yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah lawan Bashar. Maka waktu itu berlaku pertembungan akidah. Mula-mula pertembungan kerajaan dengan rakyat, tapi akhir bertukar kepada pertembungan Ahlussunnah dengan Syiah. Maka Iran hantar tentera Syiahnya membantu Syria. Hizbullah hantar bantu Bashar. Maka apabila akidah terancam, walaupun itu negara mereka, tanah air mereka, rumah mereka, demi akidah dan keselamatan, nyawa itu antara benda yang sangat penting dijaga, termasuk perkara agama yang darurat yang penting jaga ialah nyawa. Maka berlakulah hijrah, tinggalkan Syria, lari ke negara yang boleh menjamin keselamatan. Ini berlaku zaman Nabi dan akhirnya berulang kembali zaman Bashar. Tuan-tuan, cuma sirah yang terbaca malam ini tidak berlaku lagi di negara kita. Tak boleh kita kata, wah, apa penting kita baca tentang hijrah ke Habsyah ni? Kita bukan hijrah, ini negara kita, rumah kita, tanah air kita. Kenapa kita hijrah? Ya, sebab memang kita kan tak perlu itu. Tapi kalau kita, tuan-tuan, tak sedar bahawa musuh merancang, musuh sedang menyusun, saya takut kita akan menjadi pelarian di tanah air sendiri. Okey tuan-tuan, kita baca sekali lagi. Setelah 3 bulan berada, hampir 3 bulan berada di Habsyah, maka sampailah satu berita kepada mereka yang berhijrah ke Habsyah. Apa berita tuan? Berita dia mengkhabarkan bahawasanya, dia kata, iaitu telah pun ramai pemimpin, kepala-kepala pemimpin negeri ini memeluk Islam. Wah, cerita sampai didengar oleh telinga sahabat yang berpindah ke Habsyah, hijrah ke Habsyah, dapat berita palsu, boleh balik semula ke Mekah. Kenapa? Sebab ramai pemimpin Quraisy dah memeluk Islam. Baliklah mereka.
Bila balik tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia kata faraja'u ila makati fi syawalin fi nafsis sana. Mereka pun balik tahun yang sama tapi bulan Syawal. Berada 3 bulan di sana. Kenapa balik? Sebab dapat berita, wah, Mekah dah okey dah. Balik. Sampai di Mekah tuan-tuan, rupa-rupanya cerita yang itu adalah palsu, tak betul. Maka inilah satu pengajaran yang kita ambil tuan-tuan. Kita kena berhati-hati dengan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang berita pada kamu, hendaklah kamu timbang-timbang, selidiki, saring berita supaya kita dapat berita yang betul. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang berita kepada kamu di bawah orang fasik, hendaklah kamu tabayyun. Apa maksud tabayyun? Maksud tabayyun kita selidik. Tuan-tuan, itu penting. Maka hari ini bersamalah datangnya Barack Obama negara kita. Tuan-tuan, apa pandangan kita tentang? Wah, baguslah. Mungkin pada zahirnya boleh kata bagus, tapi kita kena baca dengan teliti. Kami Islam membacanya, dan kami telah membuat satu edaran, mungkin boleh sampai ke besok kita. Orang Islam di Malaysia kena berhati-hati dengan datangnya Barack Obama di negara kita. Jangan kita terima bersih hati. Kita ada cemburu. Mesti ada cemburu bila dia datang ke negara kita. Cuma tuan-tuan, jangan pula kita tu buat satu. Carilah begitu, tuan-tuan. Sebab kita tahu tuan-tuan, siapa Amerika di belakang dia. Amerika di belakang dia adalah Yahudi yang mengkontrol Amerika. Jadi tuan-tuan, petang tadi saya akan gambar ini, buka berita, dia kata Barack Obama memberikan pandangan kepada Malaysia bahawa sangat bagus, baiklah Malaysia membuat keputusan memilih untuk menandatangani perjanjian apa tuan, ekonomi apa tu kan, TPE itu. Kerana dianya akan membawa Malaysia kepada satu tahap negara maju 2020 berpendapatan tinggi, tuan-tuan. Jadi benarkah ini akan kita diangan-angankan dapat satu pendapatan tinggi, atau satu strategi yang kita kena tahu, baca dengan teliti apa dia TPE itu, supaya kita faham apakah dia benar akan membawa negara kita kepada tahap yang apa yang dikatakan berpendapatan tinggi, atau kita akan terpenjara dalam perangkap penjajahan ekonomi. Kita kena study. Saya kata kita kena study. Jangan berlaku peristiwa Hafsyah sampai berita balik, boleh balik sebab di Mekah dah tak ada lagi sekatan, tidak ada penindasan lagi, sebab dah ramai masuk Islam. Balik tengok tidak. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, mana negara yang tidak terlibat dengan perjanjian nuklear? Amerika tidak terlibat dengan perjanjian nuklear. Singapura tidak terlibat dengan perjanjian nuklear. Israel, negara yang tidak terlibat dengan perjanjian nuklear. Negara yang sign dulu, kononnya bila tersign tu, Allah malam kita baca dulu tuan kan, dengan konon-konon mungkin bersign tu maknanya kita akan aman. So, semua negara akan tak ada nuklear. Bila tak ada nuklear, maka negara aman. Negara yang berfikir panjang, dia tak sign. Termasuk Amerika, termasuk Singapura, termasuk Israel. Maka tidak ada kuasa dunia boleh tekan dia, mesti akur kepada perjanjian nuklear. Bukan dia lah. Dia nak majukan nuklear, dia tak ada hak. Kita tak ada hak nak tekan sebab dia tak termasuk dalam orang dalam perjanjian. Amerika buatlah nuklear, subur dalam nuklear, tak ada apa, sebab dia tak termasuk dalam perjanjian. Adapun negara yang dah sign,
contoh syariah, diminta untuk menghapuskan senjata nuklear. Tuan-tuan, jadi ISMA memberi pandangan, tolong study, baca dengan teliti apakah maksud dia datang ke negara kita. Dan kita kena rasa inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, kena ada. Tuan-tuan ya. Sebab kita jangan meletakkan satu hati yang bersih kepada mereka. Bagusnya mereka datang negara kita, insya-Allah bila dia datang negara kita, maka naiklah kita punya nilai tambah negara kita di mata dunia. Mungkin betul, tapi kita kena baca juga perkara-perkara lain di bawah kapet. Perkara bawah kapet kena baca, kena study. Sebab tuan-tuan, Allah sebut Al-Quran, lan tardala ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasara takkan redha dengan kita sehingga kita ikut langkah mereka setapak demi setapak. Jadi bukanlah mana kita sini, mana kita kena tolak 100%. Dia datang tu, tidak, maksud saya cuma kita kena study dan membaca dalam berbagai-bagai sudut pandangan supaya kita tak tertipu dalam hidup.